adalah anak orang Amway, kan? Dan saya rasa ramai dekat sini adalah second generation juga dalam perniagaan Amway. Jadi bila kita second generation ni, nak tak nak, terpaksa hadiah hari jadi kita, orang lain mungkin dapat basikal, orang lain mungkin dapat pemadam ke, kan, bola pingpong ke. Saya anak orang Amway terpaksa orang keahlian Amway itulah hadiah saya. Okey, jadi terima kasih kepada apa yang saya akan Razifin dan juga Rahimi. Nak tak nak, itulah hadiah hari jadi saya. Okey, sign tu pun muka monyok je. Kan, siapa tahu borang SJ88. Sekarang dah tak ada dah. Itu borang SJ88 dulu. Okey, jadi apa yang saya nak cerita dengan anda, walaupun mak dan ayah kita seorang guru, adakah confirm anak tu jadi cikgu? Kalau mak ayah dia seorang doktor, confirm ke anak jadi doktor? Begitu jugalah saya. Walaupun mak dan ayah membesarkan kami dengan mata wang pencarian Amway, 5 orang adik-adik kami tak pandang Amway. Jadi itulah kesabaran apa yang diberikan, bukan pada apa yang saya. Okey? Baik. Jadi inilah latar belakang saya. Okey? Inilah mak saya zaman dia berpolitik. Pecah rahsia sikit. Okey? Okey, dan saya adalah anak kelima daripada 5 orang adik-beradik. Okey? Dan ayah dan ibu saya terpaksa menunggu anak yang kelima barulah lahir seorang didi. Nasib baik tak tutup kilang Cikgu Ali. Kan? Nombor 5 last baru ada satu didi. Dan hari ini kakak saya 2 orang insya-Allah bakal menjadi silver producer. Okey? Baik. Jadi inilah sejarah saya. Ayah saya ni sangat bijak lah. Kan, dia pun tak pernah paksa saya, kau buat lah Amway. Kan, kalau kau buat Amway kau jadi kaya. Dia tak pernah cakap macam tu. Dia kata kau pergi belajar, sekarang tinggal nak buat apa. Kan, saya pun pergi belajar macam orang lain dengan kawan-kawan apa tu semua kan. Okey, dan saya dapat pendidikan yang normal. Baik, dan kemudian saya bekerja. Okey, dan waktu bekerja ni lah, mata bertentang mata, hati bertentang hati. Kan, kawan tu prospek saya, dia follow up saya, dia dapat saya. Itulah bisnes partner saya, Wan Wali Dabri kan tu bukan? Okey, saya berkenalan di tempat kerja. Okey, dan kemudian saya dah ada pengalaman kerja lebih kurang 8 tahun pelbagai sektor. Okey, dah masuk jadi orang minyak pernah. Okey, perumahan pernah, dan last sekali sekarang di institusi keuangan. Okey, ramai mungkin tanya, kenapa Azizi ni tiba-tiba nak jual periuk? Kan, kenapa tiba-tiba Azizi nak jual ubat ketiak? Dah gila ke apa? Kan, ceritanya macam ni. Waktu 2010 memang saya dah sign up, dan saya memang tak pandang Amway langsung pada waktu tu. Sebab bagi saya Amway ni bisnes orang tua. Okey? Kan? Itu bagi saya lah, saya tak tahu anda macam mana. Waktu tu saya pandang Amway ni bukan untuk saya. Okey? Saya rasa Amway leceh. Kan, nak kena jual-jual, nak kena jual buat kerja, itu bukan saya punya style. Kan? Jadi saya fokus pada pekerjaan saya. Sehinggalah pada 2020 waktu tu PKP berlaku. Betul tak? Dan pada waktu itu jugalah bagi saya hikmah terbesar dalam hidup saya apabila anak saya lahir, dan kemudian rumah saya siap, komitmen makin meningkat. Dan bila saya tengok rakan sebelah saya dibuang kerja. Okey? Dan anda percaya ataupun tidak, ramai orang kata bila buat Amway tak ada masa. Betul tak? Saya kerja tak ada. Saya bekerja waktu saya buat Amway, saya tak ada masa. Sebab kerja saya masuk pukul 9, habis pukul 12 malam. Sebab saya sebagai auditor. Jadi anda bayangkan, rakan sekerja saya meninggal dunia sebab kerja. Percaya tak? Anda bayangkan betapa tekanan kerja saya waktu itu. Tetapi apa yang saya nampak, saya kena buat sesuatu. Dan pada waktu PKP saya nampak banyak rakan-rakan yang hilang kerja di sektor perbankan. Jadi saya fikirkan saya kena buat sesuatu. Siapa last tengok wanita hari ini? Ada tengok tak? Dah lama tak tengok TV dah. Anda cari TV, betul tak? Itu bukan tanya apa anda. Okey? So ni wanita hari ini pun dah bagi tahu komitmen kita semakin meningkat apa semua kan. Tarikh paling digeruni kawan suami tarikh apa? 11-11, betul tak? 10-10 ni tarikh paling digeruni oleh saya dulu. Kan? Dah ada tarikh ini je, dah ada lah WhatsApp masuk. Abang beli ni jom. Kan? Itu normal. Dan saya paling takut tarikh ni dulu. Dan inilah saya sebelum Amway. Okey? Hidup saya. Kalau jiwa kita muda, anda bayangkan nak berhijrah daripada dunia suka main bola, suka gaming, suka tengok wayang kan, semua tengok bola apa tu semua kan. Nak berhijrah daripada dunia macam tu ke dunia jual ubat ketiak, senang ke susah? Susah. Saya nak buang ego saya sangat susah. Tetapi sebabkan tekanan hidup, saya buat sesuatu. Okey? Dan inilah saya dulu, okey, mula berfikir untuk berubah. Dan inilah fasa yang paling susah, sebab fasa untuk melawan ego sendiri. Okey, baik. Okey, dan sebenarnya yang mula mencari sesuatu adalah isteri saya. Okey, biasalah lelaki rasa dah kena buat sesuatu, tapi jadi ahli fikir je, tak buat apa-apa. Betul tak? Jadi perempuan yang buat sesuatu dulu, betul tak?
Dia lah yang buat itu, dia buat bisnes kan. Jadi Halidah yang mulakan cari part time, tapi dia tak nampak Amway lagi. Walaupun mak mertua dia buat Amway kan, dia ada jual insurans, dia ada jual lipstick apa tu semua kan. Dan saya support dia pada belakang. Support dia belakang macam korang semua sama lah. Kan. Okay, waktu tu sebab nak melawan ego ni. Dunia kita bukan dunia jual-jual barang, bukan. Okay. Tetapi apa yang berlaku pada waktu tu, saya nampak usaha beliau, saya nampak usaha isteri saya yang mana tak kenal lelah. Padahal sebelum kahwin saya tahu dia bukan seorang yang macam ni. Dia takkan jadi businesswoman. Sebab saya kenal dia. Okey, tetapi beliau mengubah 360 darjah dan saya rasa saya kena bantu dia sebagai seorang suami. Okey, ini tanggungjawab saya. Okey, dan bila ada sesuatu yang berlaku pada waktu tu, sebab kami dah set cantik dah kabut sale, kita buat kabut sale. Anda tahu kabut sale tak? Saya setting cantik, kabut sale kan, dah setting cantik, tiba-tiba hujan turun. Waktu tu saya gendong anak saya pergi daripada kabut sale, pergi kedai yang terdekat dengan plastik warna merah, tutup kepala. Waktu tu saya fikir, mak saya besarkan saya dengan Amway tak pernah keadaan macam ni. Saya menangis dekat kedai waktu tu. Saya kenapa aku tak cuba buat Amway? Tapi pun tak buat juga waktu tu. Masih ego lagi. Okey? Dan inilah dia buktinya yang mana saya ada up story pada waktu tu, pada jam tersebut. Saya katakan semoga tahun 2020 saya dapat sesuatu yang lebih baik untuk diri saya. Dan saya start untuk fikirkan apa lagi aku nak buat yang ikut minat saya. Sebenarnya saya suka masak. Siapa suka masak? Siapa suka makan? Saya suka dua-dua. Saya suka makan, saya suka masak. Jadi saya fikir, sebabkan saya suka masak, apa salahnya saya buat video masuk dekat YouTube? Kalau tak jadi pun Amway saya, ni jadi Khairul Amin. Betul tak? Tak nak buat Amway juga waktu tu, kan? Nak fikir apa nak kena buat ni. Orang buat video masak, masuk dekat YouTube. Tapi bila saya masuk dekat YouTube, saya tengok ramai pula orang order Rozza. Jadi kita pun order lah online, tak bagi tahu mak. Jadi mak tanya, kau ni jual banyak Rozza ni? Saya rasa dia dah start lah follow up sikit-sikit tu, tapi dalam diam lah, kan? Jadi pada waktu tu, terima kasih saya ucapkan kepada apa yang berikan bukan kepada apa yang sekali lagi. Anda bayangkan 8 tahun beliau sabar dengan saya sebab dia tahu potensi kita. Jadi kalau anda apply tak give up dengan anda, sebenarnya anda beruntung sebab anda di spot, anda dikenal pasti sebagai leader mereka. Tepukan untuk anda. Jadi anda bayangkan, ini apa yang saya, dia tahu saya dah start sikit-sikit sentuh Rozza sampai dibuka pada waktu tu. Jadi dia ajak, dek, ada satu seminar. Waktu tu saya belum dalam promosi lagi. Okey, ada satu seminar. Dalam hati saya, tak apalah, nak tolong mak lah kan. Sebab seminar tu high tea. Jadi ada kari pap, ada mihun. Jalan, kan? Saya datang. Jadi saya datang, ini bukti dia. Kan, datang sebab satu support mak, satu lagi ada kari pap, ada mihun. Jalan. Okey, so saya pergi. Pada waktu tu, anda percaya atau tidak, saya tak tahulah Tuhan nak jentik hati saya yang mana dalam fasa ego yang tinggi, saya telah dijentik oleh seorang suri rumah yang bercakap di hadapan. Jadi itu bukan untuk para suri rumah. Okey? Sebab saya tengok, kalau suri rumah boleh, kenapa saya tak boleh? Betul tak? Jadi pada waktu tu saya cakap, tak apa, at least aku cuba je dulu Amway. Cakap dalam hati lah kan. Jadi saya cakap, beri peluang untuk mencuba. Dan yang paling penting, dorongan isteri dan juga anak. Yang paling penting, Amway ni kena fokus disiplin 3 ke 5 tahun. Kena fokus. Kita tak boleh buat main-main. Sebab kalau buat main-main, result dia jadi main-main, kan? Dan kemudian saya cakap, kalau saya nak berjaya, dalam hati juga saya cakap, kalau saya nak berjaya, saya kena tak miss meeting. Sebab cabaran paling besar dalam Amway bukan menjual. Cabaran paling besar dalam Amway bukan menaja. Cabaran paling besar adalah untuk hadir meeting. Okey? Kalau anda dapat hadir meeting, anda akan jadi diamond, insyaAllah. Okey? Baik. Masalahnya 2020, apa yang berlaku? Siapa ingat? PKP. Mana boleh meeting macam ni? Tak boleh. Nak jumpa orang pun tak boleh. Jadi apa yang depan mata saya pada waktu tu adalah telefon. Satu. Kedua, kekangan masa. Sebab saya bagi tahu kerja saya sangat sibuk. Macam apa yang saya tahulah, kan? Saya bekerja kejap dekat dapur, kejap depan toilet, kan? Memang tak lepas laptop. Okey, pandemik, tak ada modal juga tak ada keyakinan. Sebab kita tak reti menjual pada waktu tu. Yang ada depan mata ada Facebook, ada Instagram, ada WhatsApp. Itu je depan mata saya dan saya gunakan benda ni. Sekarang saya nak tunjuk dengan anda, ini Facebook saya dulu. Sebenarnya dah lama dah bersawang sebelum ini. Mungkin siapa yang friend dengan saya kat Facebook nampak saya selalu up status, betul tak? Dulu Facebook saya bersawang. Ada status pun pasal tom yum, pasal jam, paling teruk pun pasal macam ni pun ada juga. Tak ada aktiviti. Anda bayangkan, tak ada objektif, tak ada goal, tak ada matlamat. Ini yang saya buat dulu, kan? Mana isteri saya like? Mana dia tak? Gila kalau dia like, kan? Okey,
Jadi bila saya berubah, kan waktu tu ada Facebook je, yang TikTok apa semua tak ada lagi, yang ada Facebook. Jadi saya buat post. Saya buat post yang like 7 orang. Ada gambar Angah juga kat sini kan. Dan yang komen isteri saya sendiri. Atau bukanlah sekali lagi untuk isteri saya, support. Kan? Kemudian kan kita continue. Sebab bagi saya, kalau kita dah decide nak buat online contohnya kan, anda kena konsisten. Sebab kalau tak konsisten, orang akan nampak anda ni nak niaga ke tak niaga, betul tak? Jadi kena konsisten. Sebab ini kedai kita, mulut kita dan juga kita punya telefon, itu kedai kita. Okey? Dan bila saya konsisten, dah start dah ada orang, ready stock ke? Nak lah sikit kan? Okay? Bila kita konsisten dan berterusan sehinggalah sekarang. Jadi kalau tengok kat sini, sebenarnya bagi mereka ataupun anda yang dah decide, contoh orang nak buat online, bina personal branding. Okey? Tapi ini terpulang pada anda. Ini hanyalah contoh untuk saya berikan. Okey? Dan bina kekayaan di mana-mana. Sebab waktu ni saya tak boleh keluar rumah. Kalau saya keluar pergi jiran depan rumah pun, mesti dia akan halau saya. Sebab PKP tak boleh jumpa orang. Jadi inilah cara saya pada waktu tu. Apa sahaja yang boleh saya capai orang dekat luar sana, saya jumpa. Okey? Dan kemudian, adakah Azizi menggunakan online sahaja? Ingat tak bila PKP ada sekejap ditarik PKP, ingat tak? Waktu tu cepat-cepat saya jumpa saya punya APC, saya cepat-cepat jumpa saya punya ABO, dan saya lakukan perkara yang asas, iaitu servicing. Di sinilah saya mula membina perhubungan. Okey, sebab saya yakin dalam perniagaan MB, kekuatan kita adalah perhubungan. Okey, dan kemudian inilah dia bisnes MB, iaitu bisnes silaturahim. Okey, dan bagi saya kat sini ramai yang ada anak, betul tak? Saya pun ada anak juga. Tapi bagi saya, kita tak boleh lari daripada masalah ni. Kita kena cari jalan penyelesaian. Kadang-kadang saya ni terpaksa, sebab isteri pun bekerja, saya pun bekerja kan. Jadi saya terpaksa bawa anak saya buat aktiviti kan. Bagi saya, kalau anak kita tengok kita buat aktiviti, kadang-kadang lah kan, bukanlah selalu, anak kita tengok susah payah, bagus tak sebenarnya? Bagus. Kalau anak kita tengok kita tengah pandang siling, bagus ke tak bagus? Tak bagus. Jadi biar dia tengok kita susah payah kadang-kadang. Okey? Baik. Okey? Anak saya pun pernah sakit juga. Jadi kalau saya cerita dengan anda, MW ni masalahnya lambat ke cepat? Okey, saya cerita dengan anda, saya start bekerja 2014. Okey? Dan kemudian sehinggalah 2021 saya bekerja, alhamdulillah. Okey? Ada peningkatan gaji yang bagus. Saya tak kata kerja tak bagus, kerja pun bagus. Okey, anda teruskan bekerja. Tetapi apa salahnya kita sediakan spare tire ataupun income kedua, backup plan kita. Bonus bulan pertama saya adalah RM170. Siapa lagi banyak? Ada tak? Ada? Saya yakin anda lagi hebat sebenarnya. Ini bonus bulan pertama saya RM170. Banyak ke sikit? Jadi saya sebenarnya target pada bulan pertama saya nak RM500 sikit. Saya gagal. Saya dapat RM170 saja. Sebab saya nak RM500, sebab saya nak bayar saya punya Pro 2 Beza. Kan? Dapat RM170, tapi saya fikir tak apa, teruskan lagi. Jadi bila saya teruskan, ini bonus bulan pertama saya teruskan. Kecil. Okay? March 170, April naik jadi 600.5. Dah lepas saya punya Beza. Kan? Yang penting kita konsisten. Naik lagi jadi 1000, naik lagi jadi 3000, kemudian jatuh jadi 1007, jatuh lagi 1100. Bagi saya ini normal, ini fasa latih diri, betul tak? Kita tak ada pengalaman menjual, teruskanlah. Kalau niaga pun hari ini buka restoran, adakah tentu esok ada customer? Belum tentu. Sama juga macam bisnes kita. Kan kita tengah bina kita punya branding. Dan pada waktu ni PKP tak boleh jumpa orang. Tak boleh jumpa orang. Okey? Saya teruskan dan sehinggalah daripada bonus 170, saya touch 21% bonus saya pada waktu itu RM12,000. Okey? Okey tak kalau ada part time macam ni? Kan? Okey sangat kan? Baik, berterusanlah sehinggalah yang paling latest, saya tak tahu saya ambil tak, paling latest bulan 11, ini pun tak latest punya, dapat RM24,000. Okey tak? Jadi saya nak ceritakan dengan anda peningkatan daripada tahun pertama saya buat MB. Total setahun RM15,000 sahaja. RM15,000 setahun okey tak? Mula-mula okey tak? Okey lah kan? Ambil separuh pun kita boleh bawa anak-anak cuti-cuti Malaysia, betul tak? Tapi saya fokus daripada 2020 2021 RM126,000. Yang penting kita fokus saja kawan-kawan. Dan selain daripada bonus bulanan kan, yang best ni MB ni kan, hari ni ramai orang senyum kan, saya tak tahu kenapa kan, tapi saya bocor rahsia lah. Sebab hari ni kami menerima RM25,000. Anda bayangkan, MB janji nak bawa pergi Istanbul kan, tapi tak dapat pergi Istanbul, MB pujuk balik bagi RM25,000. Itulah MB, sangat-sangat hebat. Okey?
Dan hari saya nak ceritakan dengan anda, ni kisah dia. Okey, saya pun baru sedar waktu saya jadi platinum. Okey, bila saya jadi DD, daripada rumah naik kereta setengah jam sampai ketuk pintu, tahniah. Masa saya graduasi, masa saya konvo, kan, masa konvo ingat tak? Siapa-siapa konvo mungkin ingat kot. Dalam konvo kita dapat satu majalah, betul tak? Kan macam majalah lah kan. Dalam tu, itulah pertama kali mak dan ayah saya tanya, Dik, kau belajar apa? Anda bayangkan. Dan apa saya nak gambarkan dekat sini adalah sebenarnya impian mereka untuk melihat saya menjadi seorang platinum. Okey? Baik, jadi terima kasih. Saya takkan berdiri di sini, kami takkan berdiri di sini tanpa pemimpin-pemimpin rupa mesra. Berikan tepukan pada pemimpin-pemimpin rupa mesra. Kita ada satu sokongan yang kuat. Dan saya juga bekas peserta MBRM. Mana peserta MBRM? Tepukan untuk anda. Okey? Ini legend. Saya nak cerita dengan anda. Saya datang satu house meeting. Waktu tu saya fikir, boleh ke aku masuk MBRM ni? Saya duduk, saya bersila kan dengan Mama Roha waktu tu. Mama Roha tanya, kau masuk MBRM tak? Kau dah diamond? Belum diamond, masuk MBRM. Terima kasih Mama. Saya masuk MBRM dan saya kekal sehingga hari ini sebagai seorang petugas MBRM juga. Okey? Itu momen yang saya paling ingat sebenarnya. Okey? So, kalau kita teruskan, okey, dan kita, inilah syarat-syarat kita untuk berjaya dalam perniagaan MBA. Selepas MBRM, itulah hebatnya Rupa Mesra sebab kita ada kesinambungannya. Okey, teruskan untuk hadir dengan program-program kita. Kalau contoh orang macam ni boleh, maknanya kita pun boleh juga. Betul tak? Okey? Anda berupaya untuk mengubah dunia, insya-Allah. Okey? So, jangan fikir apa nak buat, fikir apa nak jadi. Jangan fikir apa nak jadi, fikir apa nak buat. Okey, itu kata-kata daripada ayahanda. Yang baik datang daripada Allah SWT. Terima kasih kepada Upline.